4,482 rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ dibina setakat Oktober tahun lepas setelah dilancarkan pada tahun 2022. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata 3,000 rumah mesra SMJ lagi akan dibina tahun ini. Ia dibina di semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dengan peruntukan RM250 juta. Demikian ucapan Datuk Haji Ji dalam Majlis Pelancaran Skim Rumah Rakyat Sabah SRRS di Penampang. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian lebih menyeluruh terhadap rakyat agar mampu memiliki rumah yang selesa untuk semua peringkat, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Justru katanya SRRS akan memberi manfaat kepada kira-kira 10,000 orang yang layak untuk membeli rumah pertama mereka di lokasi bandar utama dengan harga jualan tidak lebih RM500,000 serta syarat kemasukan yang mudah. Pelancaran SRRS juga membuka lembaran baharu dan penting dalam usaha kerajaan negeri menjana pembangunan ekonomi negeri selain meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Sabah. 5,000 unit rumah mampu milik akan dibina di Sabah bawah skim Program Perumahan Rakyat PPR. Daripada jumlah itu, 3,000 unit akan dibina di Kota Kinabalu dan 1,000 unit lagi masing-masing di Tawau dan Sandakan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam menyatakan komitmen kerajaan ini bagi memastikan rakyat berpendapatan rendah mempunyai akses perumahan mampu milik. Cuma permintaan daripada Kerajaan Persekutuan ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di peringkat Persekutuan, dia mengatakan perlu ada tanah yang sudah tersedia. Jadi peruntukan itu cuma digunakan untuk pembinaan rumah sahaja dan bukan untuk membeli lagi tanah. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata pembinaan lebih banyak rumah PPR di negeri ini antara langkah terbaik untuk mengatasi isu penempatan setinggan. Ia sekaligus menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat untuk rakyat. Sebuah pusat latihan sukan berprestasi tinggi bakal dibina di daerah Suk. Pembinaan pusat latihan itu akan dibina secara berfasa di tapak seluas 48 hektar di Kampung Biah. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Eldron Angin, pewujudan kemudahan sukan itu berupaya melahirkan lebih ramai atlet luar bandar masa akan datang. Selain menjadikan tarikan kepada penggiat sukan dari dalam dan luar negara untuk melabur dalam sektor sukan dan secara tidak langsung membantu meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk kawasan Suk dan sekitarnya. Mengkaji tentang pembangunan yang sesuai di daerah Suk ini. Dan hasil itu kita akan bincang dengan kerajaan negeri supaya ia dapat dilaksanakan dengan sekadar yang cepat mungkin. Datuk Elron turut memaklumkan sebuah kompleks sukan daerah Suk akan dibina di lokasi yang kini sedang dikenal pasti. Kompleks sukan bernilai 13 juta ringgit itu diluluskan kerajaan negeri tahun lalu. Peruntukan tersebut akan dimasukkan dalam peruntukan tambahan pada Jun tahun ini. Sebuah dewan terbuka akan dibina di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Bugaya. Perbincangan akan diadakan bersama pejabat daerah sempurna bagi mengenal pasti lokasi sesuai pembinaan dewan tersebut. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan berkata, usaha itu menunjukkan komitmen kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur kepada masyarakat bagi memudahkan mereka melaksana pelbagai aktiviti termasuk sukan. Tadi saya ada bertanya dengan pengurusi Majlis Daerah sendiri, adakah lagi ruang yang boleh kita buat dewan untuk masyarakat di sini beriadah ataupun bersukan ataupun program komuniti ataupun sebagainya lah. So kita mengharapkan ada kawasan yang sesuai untuk kita adakan satu dewan terbuka untuk mereka. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Audi Fun Fiesta di tapak parkir PPR Bubul Ria. Katanya pihaknya juga sedang meneliti untuk menjadikan daerah sempurna sebagai salah satu venue beberapa acara dipertanding dalam Sukan Sabah Saga ke-11 yang akan diadakan di Tawau hujung tahun ini. Bagaimanapun ia tertakluk kepada kesesuaian dan kemudahan fasiliti yang ada.
Di Semporna ini wujud satu Akademi Bola Sepak Semporna yang dipengerusikan oleh seorang penggiat bola sepak juga. Jadi kita pun untuk kanak-kanak cilik ni pun kita sudah mampu bersaing. ABSS itu sudah wujud selama 2 tahun lebih. Alhamdulillah kejohanan terakhir kita di Sandakan kita naib johan. Dalam program ini turut disampaikan bantuan peralatan sekolah kepada 108 pelajar dan 108 bakul makanan kepada keluarga kurang berkemampuan. Expo Semarak Emas Sabah Access 2025 memberi ruang kepada warga emas bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti disediakan. Program jelung kali diadakan itu juga menjana ekonomi lebih 100 usahawan terlibat. Saya merasa gembira melihat penglibatan yang aktif daripada para usahawan dan yang nampak nyata juga penglibatan daripada warga emas. Jadi ini adalah satu daripada inisiatif ataupun usaha untuk mengaktifkan golongan warga emas di usia tua mereka. Jadi kita berharap program seperti ini akan dapat terus mendapat sambutan, dapat diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Datuk Shah Helmi ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan Expo ini yang berjaya menarik 3,000 pengunjung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Program Anjuran Pertubuhan Semarak Emas Sabah, Pemas Sabah dan Persatuan Wanita Berniaga Kota Kinabalu Pewaga ini berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lalu. 80 gerai jualan dan pameran diadakan turut melibatkan ahli pusat aktiviti warga emas pawai kawasan di seluruh negeri. SK Pulau Mabul Semporna menerima sumbangan hampir RM124,000 daripada Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Daripada jumlah itu, RM35,875 adalah sumbangan menerusi program Back to School kepada pelajar sekolah berkenaan. Manakala RM87,500 lagi bagi program Jom ke Sekolah 2025 kawasan Semporna bagi penglibatan ibu bapa komuniti dan swasta PIBKS Pejabat Pendidikan Daerah Semporna. Sumbangan antara lain mengurangkan beban ibu bapa dalam menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak. Kita harapkan semoga dengan sumbangan yang diberikan kepada pelajar-pelajar di Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul dan juga pelajar-pelajar di sekolah-sekolah di daerah Semporna ini, mereka ini akan lebih semangat untuk pergi ke sekolah bermula pada 17 Februari 2025 ini. Beliau menyatakan demikian dalam program Santuni Komuniti Madani bersama pelajar SK Pulau Mabul. Program dijayakan bersama Pejabat Pendidikan Negeri dan agensi-agensi bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Penganjuran program Katan perlu dimaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah atau hospital berhampiran. Ia penting bagi memastikan penganjur berkelayakan melaksana prosedur berkatan demi kesihatan peserta terlibat. Pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan Dr. Muhammad Fahmi Othman berkata, pemakluman itu juga bagi memudahkan pihaknya membuat rujukan sekiranya berlaku sesuatu kepada peserta Katan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin menganjurkan program berhatan ini, pastikan pemakluman dibuat kepada pihak kesihatan dan juga perlu pastikan yang petugas-petugas yang melaksanakan prosedur tersebut adalah daripada kalangan mereka yang berkelayakan. Jadi maksudnya mereka mempunyai CJ credentialing dan privileging untuk melaksanakan prosedur berhatan tersebut. Dr. Muhammad Fahmi ditemui media selepas perasmian program Katan Prihatin dan Derma Darah Dun Tanjung Papat di Sandakan yang dirasmikan Adun Tanjung Papat Datuk Frankie Pun Ming Fung. Ketika ditemui pemberita, Datuk Frankie berkata, program ini dapat memupuk perpaduan antara penduduk dalam kawasan yang diwakili sekaligus menyantuni golongan memerlukan. Selaku wakil rakyat kita mesti membantu. Tidak kira dia apa budaya dia, apa agama dia, apa kaum dia. Itu tidak kira sudah. Gulit tidak kira, semua tidak kira. Kira apa yang kira? Dia manusia saja. Itu yang penting. Seramai 100 kanak-kanak dari sekitar Bandar Sandakan dan Kampung Simsim menyertai program ini. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.